Sebelum kumpulan kami mengulas lebih lanjut tentang tajuk tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sharifah Nushuaidah binti Said Fakrul Maizi, bernombor metrik KBJ 22081060. Saya Anissa Zira binti Omar Saad, bernombor metrik KBJ 2208106065. Saya Norahana Nabilah binti Zakaria, bernombor metrik KBJ 2208100014 dari Seksyen 2. Nama saya Nur Anis Alisha binti Muhammad Adib, KBJ 2208100049. Apa itu khilafah? Dari segi bahasa, khilafah membawa maksud sebagai pengertian. Manakala institusi khilafah pula ialah institusi pemerintahan yang juga membawa maksud era pemerintahan bagi menggantikan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tanggungjawab agama, menyampaikan kebaikan dan melaksanakan syariah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilahnya pula, institusi khilafah mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama seperti apa yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Namun begitu, terdapat satu perbezaan di antara para rasul dan institusi khilafah ini. Perbezaannya ialah para rasul menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala para khalifah tidak menerima sebarang wahyu. Jenis-jenis peranan khilafah dalam institusi pemerintahan dan pentadbiran Islam ada 3, iaitu akidah, akhlak dan syariah. Akidah dari segi bahasa ialah ikatan ataupun simpulan, manakala maksud akidah dari segi istilah pula membawa maksud keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap rukun iman dan perkara-perkara gaib. Selain itu, akidah terbagi kepada 2, iaitu akidah yang benar dan akidah yang salah. Akidah yang benar ialah akidah yang mengamalkan kepercayaan dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini kerana Al-Quran adalah manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat betul dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka boleh memperolehi pahala yang besar. Seterusnya adalah akidah yang salah. Akidah yang salah ialah mengamalkan kepercayaan yang bertentangan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya dengan menyembah berhala. Mereka menganggap bahawa berhala tersebut seperti patung-patung sebagai Tuhan mereka. Jenis-jenis yang kedua ialah akhlak. Maksud akhlak dari segi bahasa ialah akhlak berasal daripada perkataan al-khulq yang bermaksud tingkah laku, perangai, maruah dan tabiat. Akhlak seseorang dapat dilihat melalui budi pekerti yang ada pada seseorang, manakala maksud akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri, iaitu yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang atau mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Selain itu, seseorang pemimpin perlu menjadi contoh kepada pengikutnya dan mempunyai pengaruh yang besar dalam mencorak pemerintahan menurut acuan Islam. Dengan ini, pemimpin yang akhlaknya bagus dapat membentuk sebuah negara yang maju, aman dan makmur. Oleh itu, sangat penting untuk kita memilih pemimpin yang berakhlak mulia. Contohnya seperti kepimpinan Rasulullah SAW berasaskan akhlak mulia hingga mampu menarik golongan bukan Islam untuk memeluk Islam dan mentaati baginda sebagai ketua negara. Jenis-jenis yang ketiga ialah syariah. Syariah ialah badan undang-undang agama yang menjadi sebahagian daripada tradisi Islam. Syariah berasal daripada ajaran agama Islam dan berdasarkan kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Syariah tidak pernah menjadi sistem undang-undang yang sah dengan sendirinya. Ia telah digunakan bersama dengan hukum adat sejak Umar atau Bani Umayyah. Selain itu, syariah ini terdiri daripada 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Akhir sekali, syariah ini menggunakan mazhab undang-undang yang berbeza, tapi yang paling menonjol adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Jafari. Kesan peranan khilafah dalam institusi pemerintahan dan pentadbiran Islam.
Kesan ini terdiri daripada kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan positif peranan khilafah dalam institusi pemerintahan dan pentadbiran Islam dalam agama ialah menjaga agama, iaitu dengan menegakkan Islam dan segala isi hukumnya ke atas manusia dan menyampaikan dakwah Islam kepada manusia. Sebagai khilafah, orang beriman mesti membuktikan kebaikan Islam dan menunjukkan kesesatan cara hidup yang lain. Khalifah mempunyai dua mekanisme dalam menegakkan agama, iaitu melalui jihad dan dakwah. Selain itu, kesan yang kedua ialah melaksanakan perintah-perintah agama dalam semua urusan dunia, yakni mentadbir dunia dengan menggunakan agama. Ia adalah meliputi tanggungjawab untuk menegakkan keadilan di kalangan manusia, membentuk pandangan yang mulia dan kebebasan pendapat yang bermaruah, menghormati taraf kemanusiaan serta menegakkan keamanan dan kestabilan. Dalam mencapai kestabilan ini, negara Islam berkewajipan untuk menjaga kemaslahatan agama, nyawa, akal keturunan dan harta benda. Kesan negatif peranan khilafah dalam institusi pemerintahan dan pentadbiran Islam. Antara kesan negatif khilafah dalam institusi pemerintahan dan pentadbiran Islam adalah Perdana Menteri atau pemerintahan di negara adalah orang yang bukan Islam. Contohnya kafir, Hindu, Buddha dan Cina. Kesan daripada pemerintahan bukan Islam ini memberi kesan kepada umat Islam terpesong, contohnya seperti menghalalkan arak atau boleh masuk ke kelab sesuka hati dan boleh mabuk setiap masa. Oleh itu, sangat penting untuk khilafah yang Islam supaya memerintah dalam pentadbiran Islam. Selain itu, kesan yang kedua ialah banyak penubuhan gereja ataupun tempat memuja Tuhan mereka dan masjid di Malaysia ini akan berkurangan kerana yang memerintah adalah orang yang bukan Islam. Oleh itu, ia sangat penting Allah menurunkan Nabi untuk memberitahu kita perkara yang betul ataupun tidak betul. Contohnya, kita kena menunaikan solat 5 waktu dan kita juga perlu membaca Al-Quran. Akhir sekali, kesan yang ketiga adalah akan mewujudkan perkahwinan sejenis seperti perempuan bersama perempuan, lelaki dan bersama lelaki. Kerana yang memerintah ini adalah orang kafir, jadi dia menghalalkan perkara yang haram kepada halal. Oleh itu, sangat penting umat Islam ada khilafah mereka sendiri seperti kita umat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkahwinan sejenis ini adalah perkara yang diharamkan oleh agama Islam. Terdapat 3 punca-punca kelemahan pemerintahan dan pentadbiran di Malaysia. Yang pertama ialah penolakan pentadbiran politik secara Islamik. Kerajaan adalah nadi dan tiang negara. Maka, jika sesebuah kerajaan rosak, maka rosaklah segala politik, ekonomi dan sosial negara tersebut. Ini menunjukkan bahawa faktor politik memainkan peranan yang penting dalam memajukan dan memundurkan sistem pengurusan dan pentadbiran Islam. Apabila dasar sesebuah negara telah condong ke arah sekularisme, maka setiap dasar dan polisi kerajaan juga turut ikut mengamalkannya. Walaupun Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen yang tersendiri dan tidak mengamalkan sistem demokrasi sekular barat, tetapi ia hanya membenarkan perkembangan Islam dalam pengertian dan konsep yang sempit. Isu yang kedua ialah isu kepelbagaian parti politik di Malaysia. Kepelbagaian parti politik di Malaysia berpunca daripada amalan sistem demokrasi yang mana tidak dapat mengawal dan mengelakkan berlakunya perebutan kuasa antara sesama parti sama ada secara aman atau sebaliknya. Ia dilihat lebih memberikan impak yang negatif dengan melahirkan yang gila pangkat dan tamakkan kuasa, penyalahgunaan kuasa, berlakunya politik wang atau rasuah, fitnah dan memfitnah, serta menggalakkan lagi perpecahan dan permusuhan yang memutuskan perpaduan dan silaturahim. Punca yang ketiga pula ialah pengaruh ideologi dan sistem barat dalam ekonomi. Kegagalan pendekatan sistem pengurusan dan pentadbiran Islam semasa untuk mendapat tempat adalah juga berpunca daripada pengaruh ideologi dan sistem barat.
Ia telah mengakibatkan penguasaan dari sistem pengurusan dan pentadbiran dengan yang berteraskan sistem sekular dan menerajui kehidupan manusia, khususnya berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, ia turut menghasilkan kepada kebincangan dan pertentangan fahaman dalam masyarakat atau agama dan menyebabkan berlakunya kemelut sistem ekonomi semasa yang tenat kerana kehilangan nilai-nilai suci Islam. Kelemahan ini tidak ditonjol sebagai asas kepada kemelut ekonomi dunia dan penyelesaiannya kepada perkara pokok telah berhasil kemelut ekonomi akan berterusan. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah menghidupkan pemerintahan dan pentadbiran di Malaysia. Terdapat 3 langkah-langkah. Antaranya ialah menangani cabaran globalisasi. Walaupun pengaruh globalisasi juga ada kebaikannya daripada aspek positif, namun dari aspek negatifnya adalah lebih parah dan merosakkan. Globalisasi merupakan cara penjajahan halus dan terserindung dalam mengikis nilai hulur sekaligus menerima nilai pemikiran Barat. Melalui globalisasi ini, Barat membawa pengaruh dari segi ideologi atau fahaman dan budaya hedonisme dengan meluas ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Pengurusan dan pentadbiran Islam ialah penyempurnaan amanah yang diterima manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba dan khalifahnya di dunia dengan mengerjakan amal soleh secara syura, iaitu perundingan dan kerjasama dalam organisasi. Pendekatan tauhid yang holistik merupakan pendekatan pengurusan organisasi dan manusia kerana meletakkan Tuhan sebagai paksi segala-galanya. Sebarang perubahan yang berlaku dalam sosioekonomi, politik, sosial dan sebagainya akan menjurus kepada penghayatan Islam. Langkah yang terakhir ialah pemantapan ilmu pengetahuan. Menguasai ilmu dalam pemerintahan dan pentadbiran Islam memainkan peranan yang amat penting untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan tugasan dalam sesebuah pengurusan dan pentadbiran. Tanpa ilmu pengurusan dan pentadbiran Islam yang merangkumi persoalan ilmu duniawi dan juga ukhrawi, organisasi dan tugasan seseorang akan huru-hara. Ini kerana Islam mahukan semua umatnya menguruskan kehidupan mereka melalui berilmu. Rentetan itu salah satu langkah terbaik untuk menarik masyarakat untuk kembali memahami, menghayati dan mengamalkan pengurusan dan pentadbiran syariah Islamik ialah melalui penulisan, ceramah, syarahan, dakwah dan menjadi subjek wajib dalam sistem pendidikan. Kesimpulannya, umum mengetahui bahawa terdapat 4 struktur pemerintahan khilafah menurut Islam. Ianya dimulai dengan Khulafah Ar-Rasyidin dan diakhiri dengan Khilafah Uthmaniyah. Sistem khilafah diterapkan di era awal-awal berkembangnya agama Islam, iaitu setelah Rasulullah wafat pada tahun 632, maka terjadinya kekosongan pemimpin bagi umat Islam pada tahun seterusnya. Posisi khalifah kemudiannya diduduki oleh para sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Maka bermulalah sistem pemerintahan Khulafah Ar-Rasyidin. Seterusnya adalah Khilafah Umayyah atau dikenali sebagai Kerajaan Bani Umayyah. Ia merupakan khalifah Islam berasaskan pewarisan pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kerajaan ini terdiri daripada keluarga di dalam kaum Quraisy Makkah. Kerajaan Bani Umayyah ini berkuasa dari tahun 961 Masihi sehingga tahun 750 Masihi. Ironiknya, kaum Bani Umayyah sebelum ini pernah menjadi musuh seketat Islam seperti Abu Sufyan sebelum mereka memeluk Islam.
Asal nama kerajaan Bani Umayyah adalah mengambil nama sempena nama Datuk Muawiyah, pengasas kerajaan ini, iaitu Umayyah bin Abdul Syams, seorang pemimpin kaum Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Kemudian adalah Khilafah Abbasiyah atau Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ialah nama yang diberi bagi Khalifah Baghdad, iaitu empayar kedua Islam selepas penyingkiran pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan ini merampas kuasa pada tahun 750 selepas mereka berjaya mengalahkan tentera Umayyah dalam medan peperangan. Kerajaan ini berkembang selama 5 kurun tetapi secara perlahan mengalami zaman kejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki yang mereka cipta. Kerajaan ini akhirnya berakhir pada tahun 1258 selepas Hulagu Khan, iaitu seorang panglima tentera Mongol, menghancurkan Baghdad. Dan yang terakhir adalah Khilafah Uthmaniyah atau Empayar Uthmaniyah. Empayar Uthmaniyah adalah sebuah negara yang menguasai sebahagian besar Eropah Tenggara, Asia Barat dan Afrika Utara antara abad ke-14 dan awal abad ke-20 selama lebih kurang 600 tahun. Ia didirikan pada abad ke-13 di Anatolia, barat laut di barat Surgut oleh pemimpin suku Osmaniyah Uthman. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.